Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita masih lagi dalam topik tata bahasa. Okay, jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada kata bilangan. Okay, jadi cikgu nak semua orang rujuk buku teks muka surat 38. Okay, di mana untuk hari ini kita akan tengok penggunaan kata bilangan dalam menghasilkan ayat lah. Okey, jadi boleh rujuk buku teks muka surat 38. Okey. Jadi sebelum tu kita tengok dulu. Okey, kita masih lagi dalam tema 3 iaitu berkenaan dengan kerjaya lah. Jadi sebelum kita pergi kepada tata bahasa, kita pergi dulu kepada tajuk kita untuk hari ini berkenaan dengan kerjaya. Okey, di mana kita perlu mengetahui minat dan juga potensi diri yang ada dalam diri kita untuk kita menentukan apakah kerjaya yang sesuai dengan diri kita dan apakah minat yang kita ada untuk kita menetapkan matlamat kehidupan kita sendiri. Okey, jadi yang pertama sekali, bila kita nak kenal minat dan juga potensi ni, yang pertama sekali cikgu ada listkan beberapa item lah, beberapa perkara bagaimana untuk kita mengenali minat dan juga potensi diri kita. Okey, yang pertama sekali, diri kita sendiri ni kita kena tahulah apakah kelebihan dan juga kelemahan diri kita. Okey, contohnya, jika kita ni memang seorang yang berani, contohnya, kita memang berani, kita memang sukakan cabaran, mungkin kat situ kita boleh tahu potensi diri kita macam mana, apa kelebihan diri kita. Mungkin kat situ kita sesuai untuk menjadi, kita memilih kerjaya dalam bidang badan uniform lah, contohnya macam polis, macam askar, mungkin kat situ. Okey, kemudian kita ada matlamat kehidupan kita sendiri. Contohnya memang kita dah tetapkan matlamat. Okey, contohnya umur kita 18, kita nak masuk universiti. Umur 23, kita dah ada dah sebenarnya. Dan sebenarnya bila umur awak 14 tahun ni, tu adalah bukan masa yang awak kata macam masih lagi awal. Tak. Sebenarnya 14 tahun kita dah perlu ada dah matlamat kehidupan. Okey, kemudian yang ketiga, kalau boleh dapatkan pandangan daripada ibu bapa kita lah. Sesuai ataupun tidak, macam mana. Mungkin bila kita minta pandangan daripada kedua ibu bapa kita, mereka boleh memberikan pendapat, boleh beri pandangan yang sesuai lah, dan mungkin daripada situ akan mempengaruhi kita sendiri. Dan yang keempat, biasanya kita ada idola kita. Contohnya macam hari Isnin hari tu, kawan awak Atik, dia kata idola dia pakcik saudara dia. Sebab apa? Pakcik saudara dia tu merupakan seorang askar. Kemudian Airil pun sama, nak jadi polis. Sebab apa? Dia dah ada dah orang yang dia nampak. Oh, nak jadi polis ni macam mana? Farhana nak jadi tukang masak. Betul tak Farhana? Okey, jadi kita nampak kat situ idola kita. Kemudian kita boleh baca cerita kejayaan orang lain lah. Contohnya ada kawan awak bila yang hantar kerja sekolah hari Isnin hari tu, cikgu ada baca dia nak jadi angkasawan. So boleh baca cerita tentang kita punya angkasawan negara kita iaitu Syekh Muzaffar. Kat situ kita boleh tahulah sebenarnya kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh orang lain. Okey, jadi ini berkenaan dengan kerjaya, minat dan juga potensi diri kita. Okey, jadi kita pergi kepada kata bilangan lah berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Okey, kata bilangan, kalau awak tengok kat sini dalam slide cikgu, ada 5 jenis kata bilangan. Okey, dalam buku teks pun sama, ada 5. Yang pertama sekali, kata bilangan tentu. Okey, kemudian kata bilangan tak tentu, kata bilangan himpunan, kata bilangan pisahan dan juga kata bilangan pecahan. Okey, apa itu kata bilangan tentu? Okey, kita tengok. Okey, kata bilangan tentu ni maksudnya kita dah tentukan bilangan tu. Contohnya 5. Dia memang dah nampak dah 5. Memang betul 5. 1000, kita tahu. Dah ditentukan. Okey, kalau bilangan tak tentu, kita tak tahu berapa. Contohnya beberapa. Jadi kita tak tahu berapa. Okey, sedikit. Sekalian, tak tentu. Okey, kemudian bilangan himpunan, himpun, beratus-ratus, berkurun-kurun, menunjukkan telah dihimpun, banyak menunjukkan macam tu. Okey, kemudian kita ada yang keempat iaitu bilangan
perpisahan di mana kata bilangan tu telah dipisahkan lah. Contohnya masing-masing. Okey, masing-masing perlu membuat tugasan masing-masing. Kita dah pisahkan. Awak buat yang ni. Tiap-tiap. Tiap-tiap orang. Setiap. Kita memang dah pecahkan ataupun pisahkan. Okey, kemudian bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan. Okey, kata bilangan pecahan ni memang nyata. Memang nampak dipecahkan. Contohnya, suku daripada kek itu telah dimakan. Suku 2/3 ataupun setengah. Setengah daripada kek itu telah dimakan oleh adik. Kita dah nampak dia dipecahkan. Pecahan. Kalau kita belajar matematik, kita ada pecahan. Okey. Jadi ini untuk 5 jenis kata bilangan. Okey. Dan sebenarnya kadang-kadang kita selalu tersalah lah dari segi penggunaan kata bilangan. Contohnya kita menggandakan. Contohnya semua dah menunjukkan bilangan ramai. Okey, pegawai tu pun dah menunjukkan ramai. Jadi tak boleh guna perkataan semua pegawai-pegawai. Mesti salah satu. Semua tu dah menunjukkan bilangan yang ramai. Semua pegawai. Okey, kemudian setengah penduduk. Kalau kita tahu setengah tu tak boleh. Penduduk tu dia bukan separuh. Dia mesti sesetengah. Ataupun setengah-setengah. Kalau setengah dia pecahan. Okey, kemudian yang ketiga, 2,5 bulan. Tak boleh 2,5 bulan. Dia mesti 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Okey, kemudian berpuluh. Berpuluh orang. Tak boleh. Berpuluh-puluh. Kat situ. Kata bilangan ganda kat sini. Okey, ni antara kesalahan lah. Jadi kalau boleh elakkan kesalahan. Sebab apa? Bila ada kesalahan, dia akan memberi kesan lah kepada markah kita sendiri. Dan juga dari segi penggunaan bahasa kita. Okey. Jadi dalam buku teks, okey, dalam buku teks tu ada satu perenggan ataupun satu petikan lah berkenaan dengan minat dan juga potensi Amirul Hadi. Okey, jadi dalam petikan tu ada penggunaan kata bilangan. Jadi cikgu nak awak senaraikan penggunaan kata bilangan yang ada dalam petikan tu dan cikgu nak awak cuba menghasilkan petikan yang hampir lebih kurang sama. Okey, bina ayat lah dalam perenggan berkenaan dengan minat dan juga potensi diri awak sendiri. Tetapi perlu ada penggunaan kata bilangan. Okey, contoh kita boleh rujuk dalam buku teks muka surat 38 lah. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung. Kalau ada apa-apa masalah, boleh rujuk balik kepada cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.